اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini saya ingin mengajak diri saya serta anda semua yang berada di sini untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedarilah bahawa Dia adalah Tuhan pemilik sekalian alam, maka ikutlah segala perintahnya dan jauhilah segala yang dilarang. Saudara yang dikasihi sekalian, semua di antara kita menginginkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertungkus lumus menjaga amalan serta amal ibadah kita sepanjang hidup. Semuanya bertujuan agar meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita berjaya menuruti kehendaknya. Saudaraku, di dalam Al-Quran terdapat satu sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengulanginya lebih daripada 100 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa Dia sentiasa bersama mereka yang memiliki sifat itu. Tahukah anda apakah sifat yang saya maksudkan? Sifat yang saya maksudkan ini ialah sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu اصبروا وصابروا ورابطوا
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan perkukuhkanlah ketabahanmu, dan bersedialah serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Surah Ali Imran ayat 200. Saudaraku, sabar merupakan salah satu akhlak mulia yang sangat dituntut di dalam Islam. Ia merupakan ciri istimewa kurniaan Allah Subhanahu wa taala bagi insan yang menghadapi kehidupan yang tidak sunyi daripada cabaran. Saudaraku, kadangkala tatkala ujian datang melanda, kita meragui diri ini, sama ada kita mampu untuk bersabar, dan sejauh mana diri ini mampu untuk bersabar dan bertahan. Ketahuilah saudaraku, anda mampu bertahan dan bersabar kerana menurut Al-Imam Al-Ghazali, setiap insan itu mampu untuk bersabar, lebih-lebih lagi sekiranya anda beriman, kerana keimanan mengurniakan kekuatan bagi setiap jiwa mukmin untuk bertahan dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kita menyaksikan melalui fakta sejarah bahawa sehinggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diuji Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan ketakutan, kekurangan sumber, seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari yang bermaksud keluarga Nabi tidak pernah kenyang 3 hari selama 3 berturut-turut sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi juga pernah diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan nyawa insan yang baginda kasihi, seperti kematian anaknya Ibrahim. Nabi pada ketika itu bersabda, sesungguhnya kedua mata boleh mencurahkan air mata, hati boleh merasa sedih, akan tetapi kami tidaklah boleh mengatakan kecuali apa yang diredai oleh Tuhan kami. Dan dengan perpisahanmu ini wahai Ibrahim, kami amat bersedih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kisah-kisah yang baru saya jelaskan sebentar tadi mendorong kita untuk benar-benar menghayati kepentingan aspek kesabaran dalam kehidupan, sebagaimana kesabaran junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta generasi awal umat Islam bersabar di atas kesusahan hidup. Begitulah seharusnya kita memiliki sifat sabar di atas segala cabaran kehidupan. Saudara yang dikasihi sekalian, kurniaan sifat sabar kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala telah memampukan kita untuk terus maju dari satu tamadun kepada tamadun yang seterusnya. Dengan adanya kesabaran, kita secara berterusan belajar dan mengkaji demi untuk memperbaiki mutu kehidupan. Dari situ lahirlah juga pelbagai cabang ilmu yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh generasi sebelum kita dahulu, dan kemanfaatannya akan terus dirasai oleh generasi yang akan datang. Para ulama juga tidak berhenti dari membincangkan isu-isu semasa serta memberikan panduan hidup sejajar dengan keadaan kehidupan masa kini, agar ilmu agama yang terus
dipelajari akan terus kekal relevan. Saudaraku, pada hari ini tibalah giliran kita untuk meneruskan legasi ini melalui penerapan aspek sabar dalam kehidupan. Pada hemat saya, penghayatan ciri sabar dalam kehidupan masa kini menjadi lebih penting lagi dengan trend perkembangan kehidupan moden zaman ini yang menyebabkan setiap individu ingin memperoleh segala yang diinginkannya dengan cara yang pantas dalam masa yang paling singkat. Sebahagian individu terperangkap dalam dunia yang serba jangka pendek, short terminism. Sebagai contoh, sekiranya kita memesan makanan, kita inginkan khidmat yang paling pantas. Makanan pula perlu disiapkan dalam masa jangka yang sangat pendek. Trend serta produk yang menjadi kesukaan ramai satu ketika dahulu mungkin sahaja selang beberapa bulan akan dilupainya. Bahkan pendekatan sebahagian individu dalam mencari maklumat dan ilmu pengetahuan juga menggunakan jalan pintas tersebut. Ilmu yang diinginkan adalah yang cepat, maklumat yang ringkas tapi padat. Ia sekaligus boleh menghasilkan individu yang kurang memerhatikan aspek kesabaran dalam kehidupan. Maka pada hemat saya, kerana pentingnya tajuk ini, khutbah pada minggu-minggu yang akan mendatang membicarakan tentang kelebihan serta cara untuk kita mengamalkan sifat sabar pada zaman ini. Ini termasuklah bersabar dalam menuntut ilmu serta tidak mudah mempercayai segala maklumat yang diperolehi dari lelaman media. Begitu juga kesabaran dalam membina daya tahan yang kukuh untuk menangani isu keganasan yang kian menggugat keamanan serta kesejahteraan masyarakat kita. Saudaraku, marilah kita menghayati hadis ini sempena menyambut kedatangan bulan Zulhijjah pada malam ini. Nabi bersabda yang bermaksud tidak ada hari di mana amalan saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain, iaitu 10 hari dari awal bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka perbanyakkanlah amal ibadah, zikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sempena hari-hari mulia Zulhijjah. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesabaran kepada kita untuk terus beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فإنه كان غفارا وتوبوا إلى الله فإنه كان توابا رحيما. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Ingatlah bahawa kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, sedangkan
kehidupan di akhirat itu adalah yang kekal abadi. Maka lakukanlah persiapan untuk menghadapi hari perhitungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Amin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum akan penularan virus Zika di negara ini. Kita amat risau terhadap perkembangan ini dan sentiasa mendoakan keselamatan buat keseluruhan rakyat Singapura. Jangkitan virus Zika merebak menerusi gigitan nyamuk dan boleh menimbulkan tanda-tanda seperti demam, sengal-sengal badan dan ruam. Oleh itu, sekiranya anda ataupun ahli keluarga memiliki tanda-tanda ini, anda dinasihati untuk bertemu dengan doktor untuk menjalani ujian dan jika perlu mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan juga kita mengambil langkah-langkah pencegahan seperti memakai seluar panjang dan baju berlengan panjang, menggunakan ubat penghalau serangga serta memastikan persekitaran kita sejauh mungkin bebas daripada tempat pembiakan nyamuk. Pada saat-saat yang getir ini, di samping berusaha untuk mengambil langkah pencegahan, janganlah kita lupa kepentingan berdoa dan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berkuasa mengurniakan perlindungan serta keselamatan. Marilah kita mengamalkan doa yang disarankan oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang mana dengan namanya yang mulia ini tiada bahaya di bumi mahupun di langit yang akan menimpa, dan Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ini pada petang hari sebanyak 3 kali, maka dia akan terkena bahaya yang mendatang dia tidak akan terkena bahaya yang mendatang dengan secara tiba-tiba sehingga ke waktu pagi. Dan barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi 3 kali, maka tidak akan terkena bahaya yang mendatang secara tiba-tiba sampai ke waktu petang. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan, kesejahteraan dan keselamatan kepada negara kita daripada segala wabak penyakit yang berbahaya. Amin. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amarna Allah dhalika haitsu qala fi tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن أمة محمد القحط والبلاء والحرب والاعتداء وحول حالنا إلى أحسن الأحوال وفرج ما نزل بنا من الأهوال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء ولطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم